okey mak gua. Tak angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ni kita akan bersambung pada siri yang kedua. Tajuk bedah buku kita iaitu Seni Berfikir yang Hilang, karya Ustaz Hasrizal Abdul Jamil hafizahullah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. InsyaAllah kita akan bersambung pada bab Saqafah ad-diniyah, iaitu kesan ilmu agama itu kepada diri seorang pendakwah yang seharusnya memberi kesan. Kita akan bersambung semula pada siri yang kedua ni, pada pasal ulum Al-Quran. Seperti mana yang saya sebutkan pada siri yang lalu, di dalam ulum Al-Quran ni ataupun ilmu Al-Quran ni, dia dibahaskan beberapa perkara, kan? Dia bukanlah ilmu tafsir, tetapi dia ialah ilmu untuk memahami Al-Quran sebagai sebuah subjek. Contoh topik-topik yang ada di dalam ulum Al-Quran ni ataupun ilmu-ilmu Al-Quran ni, antara dia ialah ayat terawal dan ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara lain yang dibahaskan antara lain ialah tentang ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah iaitu ayat-ayat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah, manakala ayat-ayat Madaniyah ayat-ayat yang diturunkan selepas peristiwa hijrah. Maksudnya bila berlakunya Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah, ia masih tergolong di dalam ayat-ayat Madaniyah. Sebab apa? Ayat itu diturunkan selepas peristiwa hijrah Nabi ke Madinah An-Nabawiyah. Jadi pentinglah antara dia topik dalam ulum Quran ni, iaitu ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ada ulama berbeza pendapat. Ada ulama kata ayat Makkiyah ni hanya diturunkan di Makkah saja, itu ciri ayat Makkiyah. Ayat Madaniyah ni diturunkan di Madinah sahaja. Ala kulli hal, secara ada pandangan ulama yang lain yang kita kata yang masyhur, seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu ayat Makkiyah diturunkan sebelum peristiwa hijrah, dan ayat Madaniyah diturunkan selepas peristiwa hijrah. Walaupun ayat Quran tu turun di Mekah selepas
mempersoalkan benda yang dia tak tahu. Kadang-kadang ada orang yang mempersoalkan benda yang dia tahu dah. Dia mempersoalkan untuk menguji. Untuk menguji bagus. Cuma kadang-kala untuk menguji tu tak kena pada tempat dia. Tapi kalaulah macam contoh dalam kelas seorang murid dia ni tahu banyak benda, kemudian rakan-rakan dia tak tahu. Jadi dia menimbulkan soalan tu untuk kawan-kawan dia tahu. Jadi itu lebih baik. Itu sangat-sangat baik kan. Bagi seorang guru dia mesti bangga. Sebab apa? Mungkin dia ingat murid ni tak tahu banyak, tapi sebenarnya seorang murid ni nak bagi seluruh kawan dia tahu. Maksudnya menambahkan knowledge, pengetahuan mereka ni. Jadi ada hadis, ada sahabat yang bertanya pada Nabi SAW. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Disebut tentang hadis ni, para sahabat tanya kat Nabi, macam mana ni terima wahyu daripada Jibril? Nabi SAW jawab dengan bermaksud, aku terima wahyu ni daripada Jibril dalam dua bentuk. Maksudnya Nabi terima wahyu daripada Jibril dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama, Nabi dengar bunyi loceng yang sangat berat ke atas Nabi. Dan dalam banyak keadaan Jibril ni datang kepada Nabi dalam rupa seorang manusia. Kan, ada riwayat yang menyebut Dihya Al-Qalbi. Maksudnya salah seorang sahabat Nabi nama tu. Jadi kita tahu Jibril mai kat Nabi dalam dua cara. Kan? Sama ada menampakkan diri sebagai manusia ataupun Nabi mendengar bunyi loceng yang menjadi beban ke atas dirinya. Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia, kitab Fathul Bari. Fathul Bari ni syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Kemudian ada Fathul Bari lain ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Namun kata apa? Bukan syarah yang lengkap sebab beliau meninggal. Fathul Bari juga, Fathul Bari yang lebih awal daripada Fathul Bari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata Ibn Hajar di dalam kitab dia Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Maksudnya syarah ni maksudnya penerangan kepada hadis-hadis di dalam Sahih Al-Bukhari yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Dia kata bahawa keadaan itu berlaku kerana malaikat dan Nabi adalah dua makhluk yang berbeza. Kan? Nabi Muhammad ni ialah makhluk yang terbentuk daripada unsur tanah, manakala malaikat daripada unsur cahaya. Jadi dakwaan setengah orang mengatakan Nabi daripada cahaya terbatal. Sebab apa? Sebab dalam kalangan ulama mengatakan bahawa Nabi berasal daripada unsur tanah. Macam kita juga kan. Jadi apabila dua makhluk yang berbeza, kata Imam Ibn Hajar sekali lagi, apabila dua makhluk yang berbeza ni nak ingin berinteraksi ataupun berkomunikasi, mereka ni memerlukan kepada satu munasabah. Maksudnya mesti ada satu titik yang mereka boleh berhubung. Kalau tak, mereka tak boleh berhubung. Maksudnya perlu ada satu titik yang menghubungkan antara mereka dua ni, Nabi dan Jibril. Jadi ada masa dia Nabi dimasukkan ke alam Jibril. Dan bila Nabi masuk ke alam Jibril, tu satu yang memberatkan Nabi. Kerana makhluk tanah perlu masuk ke alam cahaya. Jadi dia satu benda yang berat bagi Nabi SAW. Sebab tu Nabi sebut tentang bunyi loceng yang amat berat yang saya sebutkan tadi. Jadi, tapi dalam banyak keadaan malaikat Jibril masuk ke alam manusia dengan menonjolkan diri dia dalam bentuk manusia. Okey. Masih lagi di dalam topik ulum Al-Quran secara ringkas dia. Jadi sangat penting kita tahu tentang ilmu ulum Al-Quran ni. Sebab apa? Terutamanya serangan-serangan
zaman ni kan, daripada golongan-golongan, orang kata apa, golongan-golongan yang jahil ataupun tak tahu apa, ataupun saja nak memburukkan Islam. Jadi ini memerlukan kepada ilmu ulum Al-Quran. Antara lain ialah bagaimana Al-Quran ada banyak qiraat, iaitu cara bacaan kan. Ada qiraat mu'tabarah, ada qiraat syazzah yang ganjil. Antara ulama yang famous ialah Imam Asy-Syatibi. Kemudian kita tengok sikit last kepada ulum Al-Quran ni, kita tengok tentang sejarah Al-Quran. Jadi sejarah Al-Quran ni perlu juga diketahui. Benda apa pun kita belajar, kita wajib tahu tentang sejarah sesuatu ilmu tu sendiri kan. Sebab pentingnya sejarah dalam satu ilmu untuk kita tahu asal usul dia. Kemudian juga hujiatul Quran, iaitu hujahan Al-Quran kan. Berdasar apakah Al-Quran tu boleh dikatakan sebagai hujah. Ini maksudnya persoalan-persoalan dia. Apakah bukti Al-Quran ini adalah kalam Allah? Jadi kita perlu menjawab persoalan ini dengan membaca, mengkaji, belajar, mempelajari. Okey, seterusnya kita masuk kepada ilmu tafsir. Masuk secara ringkas saja. Antara bila sebutkan tentang ilmu tafsir kan, ilmu tafsir, kita akan tengok pada zaman ni berlakunya banyak penyelewengan kan, banyak penyelewengan daripada golongan tertentu, golongan-golongan sesat lah senang kata, dalam menafsirkan Al-Quran. Antara yang famous kan di dalam penafsiran yang menyeleweng, bila orang kata apa, bila ceramah motivasi dia sebut innallah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi maksud dia Allah tak akan mengubah maksud keadaan satu kaum sehingga kaum tu mengubah dia sendiri. Kemudian banyaklah orang mengatakan, pakar-pakar motivasi mengatakan, konon pakar motivasi mengatakan bahawa maksud ayat ni, maksud dia, kalau kamu macam contoh, hang tak ubah keadaan hang daripada miskin, hang tak buat berniaga ke, ataupun tak mengubah ke arah yang lebih baik, jadi dia akan berada dalam keadaan yang sama saja. Okey, jadi betul tak tafsiran ni? Jadi menurut Imam At-Tabari ni seperti bapa kepada, seperti yang kata apa, lebih kurang macam antara ulama tafsir yang terkenal. Imam At-Tabari, dia ada tulis juga Tarikh At-Tabari, buku sejarah. Maksud ayat ni menjelaskan bahawa semua orang tu dalam kebaikan dan kenikmatan kan. Allah tak mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubahnya sendiri kan. Allah tidak akan mengubah, maksud dia, maksud yang sebenar kan. Kata Imam At-Tabari di dalam kitab tafsir dia, Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari ni kita tahulah jilid besar kan. Allah tak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan. Maksudnya contohlah, seseorang tu dia berada dalam ekosistem ataupun dalam suasana yang baik. Kemudian dia pergi ke satu tempat baru dan dia berada dalam satu keadaan tempat yang tak bagus kan. Tempat yang orang-orang teruk kan. Jadi dia sendiri yang ubah diri dia ke arah tu. Maksudnya daripada keadaan dia yang baik tu, dia ubah ke arah yang kurang baik. Kemudian kata Imam At-Tabari lagi, kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan sebab perilakunya sendiri dengan bersikap zalim
sama ada zalim pada orang lain ataupun diri sendiri, dan saling bermusuhan kepada saudaranya sendiri. Contoh, awal mereka baik, kemudian tak tahu celah mana, tiba-tiba mereka bergaduh. Jadi padahal pergaduhan tu boleh, orang kata boleh coolkan balik ataupun dibaikkan semula kan, dengan berbincang. Tapi mereka bergaduh. Jadi dia mengubah daripada keadaan baik kepada keadaan buruk. Jadi itulah maksud tafsir ini, tafsir ayat ni. Jadi banyaklah kitab-kitab tafsir ni. Antara yang banyak diterjemahkan ialah tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Azhar, karya Buya Hamka kan. Kemudian tak silap saya di bawah kelolaan Menteri Ehwal Agama kita yang baru, tafsir, ada projek tafsir Al-Bayan. Kemudian tafsir juga bawah Kementerian Ehwal Agama, tak silap saya, yang lama tu, tafsir Pimpinan Ar-Rahman kalau di Malaysia ni kan, yang dah diterjemah. Kemudian tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Hakim Syekh Mustafa Abdul Rahman kan, baru diterbitkan semula. Kemudian banyaklah di Nusantara ni, kita kata taklah terlalu banyak, tapi kita katakan boleh dijadikan rujukan tu ada. Maksud dia boleh kita baca, sebab tafsir Ibn Katsir dah diterjemahkan. Lepas tu kitab tafsir Adwaul Bayan Syekh Amin Asy-Shinqiti dah diterjemahkan juga. Tafsir At-Tabari pun juga diterjemahkan kan. Tak lain tak bukan diterjemahkan untuk dibaca kan, bukan untuk dijadikan pameran kan. Pameran ramai-ramai, kita kata ni buku-buku kita yang banyak kan. Jadi ianya penting untuk dibaca. Maksud dia seperti mana yang saya sebut, perkataan Tun Dr. Mahathir. Saya tak minat dengan nak main-main politik ni. Maksud dia, saya terkesan dengan kata-kata dia. Saya hormat dia sebagai negarawan. Dia kata seseorang tu, dia akan jadi seorang pembaca buku, dia akan jadi apa yang dia jadi selepas 5 tahun tu adalah apa yang dia baca dalam 5 tahun sebelum tu kan, kata Tun Dr. Mahathir. Sebab dia antara ikon membaca di Malaysia. Jadi kitab-kitab tafsir ni penting untuk kita baca, untuk faham penerangan Al-Quran tu sendiri kan. Antara dia yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi, Al-Mu'tasar fi Tafsir Al-Quran. Orang kata apa? Ulama-ulama tafsir, himpunan ulama-ulama tafsir, mereka buat tafsir yang ringkas saja, yang mudah faham. Seperti Al-Quran, kalau dalam kitab Arab dah, 1 jilid saja dan mudah difahami. Dalam bahasa Melayu pun ada. Kalau search terjemah Mu'tasar fi Tafsir Al-Quran, boleh lihatlah. Maksudnya dia web tafsir. Dia ada macam-macam bahasa di situ. Jadi Syekh Yusuf Al-Qaradawi menekankan untuk mengutamakan inti utama tafsir kan. Jadi fokus kita pada bahagian yang sifat dia membantu kita faham kehendak ayat-ayat tertentu. Dan kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menekankan kepada kita untuk kekal fokus kepada apa yang sepatutnya. Jadi mindset kita bila baca tafsir ni ialah mindset seorang pendakwah. Bila kita mindset seorang pendakwah, kita akan sentiasa mengimprove ataupun meningkatkan diri kita ke arah yang lebih baik kan. Kemudian berkaitan tafsir juga, kalau kita lihat tafsir yang dibuat oleh Syiah. Jadi tafsir yang dibuat oleh Syiah ni tak ada dalam buku ni. Saya sekadar tambah bagaimana Syiah menafsirkan Al-Quran kan, di dalam kitab Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Yang pertama, yang di antara kesalahan besar yang dilakukan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran oleh Syiah, pertama, percaya kepada kepercayaan yang salah dan bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah dan kefahaman salaf. Sebab apa? Kita ni ikut kan Al-Quran, As-Sunnah
ala fahmi salaf. Maksudnya berdasarkan kefahaman salaf. Bukan ikut Al-Quran sunnah saja, tapi diikat dengan kefahaman para salaf. Khairul qurun, ataupun dalam riwayat lain khairun nas qarni summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum. Sebaik-baik kurun ataupun sebaik-baik manusia qarni, kurunku, summal ladzi yalunahum, kemudian selepas dah, iaitu lepas sahabat tabi'in, summal ladzi yalunahum tabi'in. Jadi inilah kita mengambil kefahaman dari mereka sebab mereka lebih dekat dengan Nabi, jadi mereka lebih tahu, kan. Bila kita meninggalkan mereka, maksudnya kita meninggalkan agama. Maksudnya kita banyak meninggalkan agama. Kemudian yang kedua, kesalahan besar yang dilakukan oleh Syiah, menggunakan ayat Quran untuk sokong ideologi yang salah, kan. Yang ketiga, mengeluarkan ayat Quran daripada makna dah sebenar, menyelewengkan ayat Al-Quran. Kemudian kata Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, kan, seorang ulama tafsir zaman ni, kami mendapati tafsir-tafsir Syiah penuh dengan penyelewengan ketika menafsirkan Al-Quran, dan ia penuh dengan kesalahan-kesalahan di atas. Dan kebanyakan para mufassir, iaitu para ulama-ulama Syiah, menggunakan manhaj yang salah dalam melihat Al-Quran. Dan mereka juga salah dalam memahami makna itu secara ringkas dah. Kemudian menjauhkan diri daripada Israiliyat, kan. Seelok-eloknya menjauhkan diri daripada Israiliyat. Maksudnya biar orang dalam bidang ni saja yang menapis sumber-sumber ni. Jadi Israiliyat ni, saya teringat masa saya sekolah, seorang ustazah ajak saya, dia cerita tentang kisah Ashabul Kahfi, tentang gua Kahfi, pemuda di gua Kahfi. Kemudian dia kata, kalau anjing ligan, bacalah ya Qormid 7 kali. Maksudnya ya Qormid tu dia kata anjing Al-Kahfi tu. Dia kata keturunan anjing semua ada di situ. Jadi ini ialah bukanlah kefahaman yang yang betul. Tapi ni ialah kefahaman yang direka-reka. Kita bimbang, kita menyeru selain Allah, minta tolong selain Allah, kan. Lah kali dia jadi macam sesetengah orang, dia ingat Maimun tu nama malaikat, lah kali nama syaitan. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah daripada kita buat benda-benda ni lah. Jadi seeloknya menjauhkan diri pada Israiliyat. Walaupun ada ulama kata kalau ada yang didiamkan, maksudnya nak kata salah tak boleh, nak kata betul pun tak boleh. Jadi sebaik-baiknya kita tinggalkan riwayat-riwayat Israiliyat daripada kisah golongan Yahudi dan Nasrani. Okey, kemudian kita berhati-hati dengan riwayat lemah dan palsu, kan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, tapi dia ialah hadis mauquf, terhenti kepada Ibnu Abbas, iaitu sahabat Nabi, kan. Iaitu hadis mauquf ni ialah hadis masadara ila sahabah, apa yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Hadis mauquf yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dalam kitab Sunan An-Nasa'i, dia sebut tentang perkataan Ibnu Abbas, man qala fil Quran birra'yihi falyatabawwak maq'adahu finnar. Man qala fil Quran birra'yihi, siapa yang berkata tentang Al-Quran dengan akal dia semata-mata, maksud dia tanpa ilmu, falyatabawwak maq'adahu finnar, maka sediakanlah tempat dia di dalam neraka. Sebab apa? Tipu hadis Nabi pun masuk neraka, ni tambahkan tipu ayat-ayat Allah, lagilah masuk neraka. Jadi
perlu berhati-hati dengan riwayat lemah dan palsu. Seeloknya kita belilah kitab Sahih tafsir Ibnu Katsir kan, yang dah diterjemahkan. Itu kata apa? Lebih selamat kan. Tapi kata kalau kita ni dah ada ilmu, mungkin kita boleh beli kan kitab-kitab yang lebih ni kan. Contoh mungkin kita boleh baca dah. Maksudnya bila kita dah ada ilmu, kita boleh baca tafsir Al-Kasyaf Al-Imam Az-Zamakhsyari, seorang Mu'tazilah, dan kitab-kitab tafsir yang lain, tafsir Fakhruddin Ar-Razi dan beberapa tafsir Isyari yang lain kan. Maksudnya bila kita dah ada ilmu, kita dapat menapis dengan sendiri dia. Tapi bila kita dalam keadaan beginner ataupun permulaan ni ataupun pertengahan ni, seeloknya kita mencari kitab-kitab tafsir yang mudah ataupun yang membawa satu bukti yang sahih untuk kita baca dan yakini. Sebab apa? Benda-benda sahih ni pun dah banyak dah. Maksudnya kalau kita amal pun sampai mati pun tak habis. Ni kan pula nak amal benda-benda mengarut yang lain kan. Jadi satu pembaziran dalam usia kalau amal benda-benda mengarut. Jadi itu bagi fasal berhati-hati dengan riwayat lemah dan palsu kan. Antara lain yang tadi saya sebutkan tentang riwayat bila anjing ligan sebut ya qarmi. Jadi itu satu seruan, kita takut seruan tu kepada selain Allah kan. Contoh kalau Pak Mek duduk tepi anjing ligan kan, Pak Mek duduk naik motor. Okey, kalau kita lari, kita sebut Pak Mek, mungkin dia boleh mai tolong kan kita, sebab dia duduk dekat situ. Logik lah juga. Ni kita seru benda yang dah tak ada lah, dah mati. Jadi satu benda yang pelik lah. Okey, jadi bab seterusnya iaitu as-sunnah. Apakah sunnah? Ma sadara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyyah aw khuluqiyyah. Maksudnya ma sadara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin, min qawlin daripada perkataan dia, aw fi'lin dari perbuatan dia, aw takririn daripada tikrar dia, aw sifatin khalqiyyah, sifat khalqiyyah, aw khuluqiyyah ataupun sifat khuluqiyyah. Jadi ilmu yang berikut dia yang perlu dimiliki oleh para pendakwah iaitu ilmu as-sunnah, iaitu ilmu untuk faham sumber kedua kepada agama Islam ni, iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan sumber kedua kepada as-saqafah ad-diniyah, tulisan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi hubungan as-sunnah dengan Al-Quran ni, dia menjelaskan secara praktikal dan memberikan breakdown kepada dasar umum yang diletakkan dalam Al-Quran. Dalam konteks memberikan penjelasan, Al-Quran memerlukan kepada as-sunnah lebih daripada as-sunnah memerlukan Al-Quran. Sebab apa? Bila Al-Quran suruh solat, Al-Quran sekadar sebut sujud, rukuk, tapi Al-Quran tak menerangkan secara maksudnya secara praktikal. Jadi datanglah as-sunnah untuk menerangkan secara praktikal macam mana Nabi solat, macam mana nak solat dan sebagainya. Jadi as-sunnah sendiri berfungsi untuk menjelaskan kehendak Al-Quran itu sendiri. Maksudnya as-sunnah ni kalau kita tengok muqaddimah usul tafsir Ibnu Taimiyah, dia kata as-sunnah ni antara cara penafsiran Al-Quran, as-sunnah menafsirkan Al-Quran kan. Kaedah pertama, Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, as-sunnah menafsirkan Al-Quran. Menafsirkan ni lebih kurang maksudnya menjelaskan Al-Quran. Maksudnya ada Al-Quran, ada Al-Quran, ayat Al-Quran menjelaskan ayat Al-Quran yang lain. Ada satu ketika as-sunnah hadis Nabi menjelaskan ayat Al-Quran. Jadi as-sunnah melakukan perincian dan hal-hal praktikal bagaimanakah kehendak Al-Quran tu nak dilaksanakan
kan. Tanpa as-sunnah ni bukan nak kata kita tak ke mana lah. Seperti mana golongan anti hadis ataupun Quranis kan. Jadi bagaimanakah kehendak Al-Quran tu hendak dilaksanakan? Kesemua dia datang melalui as-sunnah. Sebab tu ada soalan klasik kan. Ada soalan klasik yang biasa ditanya pada golongan anti hadis adalah kan, soalan yang biasa ditanya kepada golongan anti hadis, kalau hang ni tolak hadis, macam mana hang solat? Kan? Soalan mudah kan. Jadi anti hadis tu pun bila dengar soalan ni mungkin tergigil-gigil lah. Jadi Al-Quran tak memperincikan solat tu rakaat dia berapa. Lepas tu secara keseluruhan dalam solat. Dalam Islam, kaedah asas kita dalam beragama mudah je. Apa saja yang kita buat mesti berdasarkan sandaran. Kan? Sandaran ataupun bukti. Sandaran bukti tu disebut ad-dalil kan. Kalau dalam ilmu mantik kan, ada dal wal madlul. Okey. Mungkin awal-awal kita kadang-kadang tak ikut-ikut dengan orang lain kan. Tapi mungkin bila lama kita belajar, baru kita tahu ni ada dalam hadis Nabi kan. Macam contoh bila orang meninggal, kita tengok ada orang keliling rumah dia bagi makan kat keluarga si mati. Jadi kita mungkin waktu kita tak tahu tu, kita pelik, macam mana bagi makan kat keluarga si mati. Tapi bila kita besar, kita jumpa hadis tentang Ja'far At-Tayyar yang meninggal kan dalam perang. Nabi suruh sahabat-sahabat Nabi hantar, maksud dia ringankan beban keluarga dia. Jadi hidup ni macam tu lah, proses belajar. Jadi kehidupan ni ialah universiti kehidupan. Sampailah kita mati, kita dalam proses belajar. Saya belajar dan yang melihat belajar, yang merakam pun belajar. Semua kita pelajar je kan. Tak ada orang kata tak ada beza antara kita kan. Tak ada tingkat-tingkat antara kita. Semua kita sama aja. Jadi seorang Quranis ataupun anti hadis yang pegang Al-Quran sahaja tapi tolak as-sunnah akan menghadapi banyak masalah untuk menunaikan ibadah. Bukan hanya solat, malah zakat atau haji semua diperjelaskan oleh as-sunnah kan. Kalau tengok pada akademi ada idu, saya ada upload macam satu penulisan lah tentang kritikan saya kepada Dr. Mahathir Mohamad. Bila dia kata pegang Al-Quran saja, hadis tak perlu. Okey. Ada satu video YouTube tu. Jadi saya ada buat penulisan dalam 1-2 muka surat macam tu di akademia saya. Nama dia Ibnu Zakaria Al-Bari. Okey, boleh tengok di situ. Sebab saya kritik, sebab saya tengok ke arah pemikiran. Saya tak kata dia anti hadis, cuma perkataan dia tu berbahaya lah bila orang awam dengar. Jadi as-sunnah menjelaskan Al-Quran kan. Kemudian dalam as-sunnah ni juga Ustaz Asrizal dan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga meletakkan dalam as-sunnah ni ialah adanya sirah Nabi kan. Pada di negara kita ni sejak boleh dikatakan dalam 10 tahun ni kan, sejarah Nabi ni kadang-kala di novel kan orang kan. Ada buku macam novel sirah Nabi kan. Maksudnya di novel kan. Di novel kan. Saya tak mahu sebut nama pengarang, kita semua kenal. Cuma tidak ada fakta. Maksudnya novel ni kita faham lah. Jadi dia satu penulisan yang kita katakan bukan yang tak bagus dibaca lah kan. Sebab apa? Sirah ni juga perlu berdasarkan fakta. Kemudian dalam ilmu sunnah juga ada ilmu sabab urut al-hadis. Jadi tak disebutkan dalam ni, saya sekadar tambah saja. Ilmu sabab urut hadis ni terjemahan mudah kita faham, iaitu ilmu latar belakang sesuatu hadis dituturkan ataupun
ditutur ataupun dilakukan Nabi SAW. Punca sebab apa hadis tu ada, kan? Ilmu sebab urut al-hadis. Jadi ilmu ni juga penting, kan? Antara yang menulis ilmu sebab urut al-hadis ni, seperti mana kita tahu, Tuan Mufti kita, Mufti Palih, kan? Dia boleh antara yang menulis, kan? Kitab beliau dalam bahasa Arab, Sababul Wurud Al-Hadis, Dhawabit wa Ma'ayir, tajuk kitab dah. Kemudian dalam Sabab Wurud Al-Hadis ni juga ada diterjemahkan juga. Tak silap saya karya Imam Ibn Hamzah yang diterjemahkan, terbitan Indonesia. Tu pun susah nak dapat. Jadi yang senang nak dapat yang terjemahan dari Indonesia kepada karya Mufti Palih itu sendiri. Jadi ilmu sirah ni, kita kembali pada ilmu sirah ni. Jadi pendakwah ni perlu ambil berat tentang ilmu sirah an-nabawiyah, kan? Sebab apa? Kerana sangat banyak perkara yang dinisbahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks peranan kita sebagai seorang pendakwah, sirah ialah sumber dakwah yang penting dari sudut iktibar dan pengajaran dia. Jadi kita boleh rujuk pada kitab Nurul Yakin, ni kitab-kitab sirah. Rahiqul Maktum, dia dah diterjemah dah, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian kita boleh rujuk fi sirah Syekh Dr. Ramadan Al-Buti. Kemudian kalau sirah yang lain antara dia Syekh Dr. Munir Al-Ghadban, kan? Kemudian ulama-ulama yang lain, kan? Banyaklah buku-buku sirah kita yang masyhur. Jadi sirah ni bersangkut paut dengan Nabi SAW. Jadi sirah perlu dibaca daripada sumber yang baik dan boleh difahami secara jelas. Adapun novel-novel sejarah Islam ni, kita kena hati-hati, kata penulis, dalam menjadikannya sebagai rujukan, kerana belum pasti fakta di dalamnya datang daripada sumber yang sahih dan betul, kan? Kemudian Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga ingatkan kita supaya mengumpulkan hadis secara topikal, kan? Kalau kita belajar ada subjek hadis maudu'i, kan? Maksudnya mengumpulkan hadis. Contoh hadis fitan, kumpulkanlah hadis-hadis fitan untuk faham konteks tu secara lebih luas, konteks hadis, kan? Contoh macam tinggalkan burung di sarang dia, hadis Nabi, kan? Ada Nabi sebut tinggalkan burung di sarangnya. Maksudnya biarkan burung di sarangnya, kan? Jadi bila disebutkan hadis ni, kita mungkin ingat, oh jadi tak boleh lah bela burung dalam sangkar. Jadi bila kita waktu saya belajar kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ni sebut yang dimaksudkan dengan tu iaitu, kan, sebab Imam Syafi'i ni digelar Nasirus Sunnah, orang yang menghidupkan sunnah. Jadi dia kata maksud dia ialah tatayur, iaitu mahu sosial. Orang Arab Quraisy dulu, kan, bila kita faham konteks hadis, kan, kita fahamlah maksudnya ilmu sabab urut al-hadis, kita akan faham bahawa sebab apa Nabi sebut macam tu. Sebab dia orang Arab Quraisy dulu bila depa nak keluar umrah, depa akan lepaskan burung. Kalau burung pergi belah kanan, depa kata nasib yang baik akan jadi kat depa bila depa lalu, depa keluar tu. Kalau belah kiri, depa kata nasib sial, kan. Jadi agama ni tak maulah macam tu. Sebab tu Nabi kata biarkan burung di sarangnya. Okey. Jadi kitab Ar-Risalah ni kitab yang bagus. Yang Arab ada, yang terjemahan ada, yang Inggeris pun ada. Banyaklah terjemahan dia, kitab yang bagus, kan. Asal dia kitab ni tak silap saya terhasil disebabkan surat Imam Ibn Mahdi. Tak silap saya lah, kalau saya silap boleh betul, kan. Surat tu kemudian Imam Syafi'i balah. Tak silap saya dalam Imam Syafi'i balah tu, Imam Syafi'i solat tahajud, kemudian dia mentadabbur ayat Al-Quran tu, kemudian beliau menulis. Dan Ar-Risalah ni sebuah kitab yang unik. Sebab apa? Dia sebuah kitab kitab yang mengkritik golongan yang batil,
dan dia kitab usul hadis dan juga usul fiqh. Dia satu kitab yang unik dan bagus untuk kita baca. Kemudian Syekh Dr. Yusof Qaradawi sarankan kita tak ambil satu ayat kemudian jadi dia bahan ceramah. Maksudnya ambil satu ayat Quran ataupun hadis. Dalam ni kita dalam sekarang kita bercerita tentang hadis. Ambil satu hadis, goreng, kan? Ambil satu hadis, goreng. Okey, jadi tak boleh lah macam tu. Kena kumpulkan dalam 10 hadis ke, 5 hadis ke, kan? Hadis-hadis yang sahih dan hasan. Jadi jadi disebutkan oleh penulis, jangan petik satu hadis dan kita syarahkan satu hadis itu saja. Jadi perlu mengumpulkan 2-3 hadis ke, 4-5 ke, kan? Ataupun kita rujuk pada kitab-kitab penjelasan hadis, syarah-syarah hadis untuk kita fahami dengan makna yang betul. Jadi antara lain pendakwah juga perlu hati-hati dengan kesalahan konteks dalam pendalilan. Tak cukup hadis sahih saja, tapi pemahaman kita terhadap hadis juga wajib sahih juga. Bukan sekadar hadis sahih, faham hadis juga wajib sahih. Seperti mana yang saya sebutkan tadi tentang hadis Nabi. Nabi sebut bermaksud biarkan burung di sarang, dia kata. Kan? Kalau kita sebut ke orang, sebab dulu pun sebelum saya mengaji kitab Risalah pun saya duk ingat, biarkan burung di sarang dia ni tak boleh belah burung, kan. Jadi bila saya balik rumah tok wan saya, arwah tok wan saya duk ingat, ish, tok wan aku ni sanggup dia belah burung tera-tera dia ni kerak pergi surau, kan. Kita ingat macam benda tu berdosa lah, padahal dia bagi makan minum lengkap. Jadi bila kita besar, kita belajar kitab Risalah, kan, dan kita belajar lah, nak kata benda-benda yang baru. Jadi kita faham yang Nabi maksudkan tu ialah sial tu. Maksud dia Nabi tak mau yang tu. Bukanlah maksud dia tak boleh belah burung. Jadi penting, bukan sekadar hadis sahih, hadis hasan juga, tapi pemahaman juga perlu sahih. Antara lain hadis Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maksudnya kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Hadis riwayat Muslim. Syekh Dr. Yusof Qaradawi ingatkan kita hadis ni kepada para pendakwah agar kita tak salah faham, sebab banyak orang salah faham. Termasuk saya lah dulu. Adakah kerana kamu lebih tahu tentang dunia kamu, soal politik, ekonomi dan cara lainnya, maka laksanakanlah dia dan aku tidak akan campur. Maksud dia, adakah Nabi maksudkan urusan ini aku tak ambil tahu langsung, aku urusan agama saja? Itu persoalan yang ditimbulkan oleh Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Tapi bukanlah tu maksud dia, maksud Nabi. Maksud sebenar Nabi ialah pada bahagian teknikal terhadap aplikasi beberapa ilmu tersebut. Contoh dia, pilih seorang pemimpin, mestilah pemimpin yang layak dan sebagainya, kan? Sebab tu adalah urusan agama, kan? Seperti mana baru-baru ni keluar paper, kan? Saya baca paper online, Dr. Mahathir kata pemimpin yang taat beragama ialah pemimpin yang akan baik memimpin negara. Jadi betul lah perkataan dia tu. Tetapi macam mana, persoalannya macam mana kita memilih pemimpin tu? Sama ada secara undian, e-undi ke, mungkin ke depan kita akan ada e-undi dengan teknologi depan ni, ataupun pangkah dengan pensel, kan, ataupun cap jari ke. Itu dari sudut teknikal. Jadi kita tak boleh salah faham lah. Sebab apa? Bila Nabi sebut antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, bukan maksud Nabi tak masuk campur urusan lain. Jadi agama ni menyeluruh, kan? Sampai basuh berak pun agama tunjuk cara macam mana. Takkan agama tak tunjuk macam mana dalam kewangan, menguruskan kewangan, sistem. Kalau kita tengok bank-bank pun dah berminat dengan sistem kewangan Islam dan sebagainya. Jadi agama ni menyeluruh,
kan, menyeluruh. Kemudian fasal dalam bab sunnah ni juga Syiah menimbulkan polemik pelantikan khalifah. Jadi ada beberapa hadis sahih kan yang Syiah dia terangkan berdasarkan pemahaman dia untuk menangkan ideologi depa ni sendiri. Jadi kita sebagai ahli sunnah kenalah berhati-hati. Bila tengok hadis sahih tu, dia bawa hadis sahih, jangan duk orang kata apa, oh percaya terus. Maksud dia tengok syarah dulu kan. Seperti mana dalam grup kami dulu ada satu grup debat Sunni Syiah, grup WhatsApp. Dia jadi macam bila orang Syiah tu bawa masuk kitab Syiah, tulis Arab sikit, semua bukan percaya. Kemudian tulis hadis sahih riwayat Bukhari, semua kata uish betul lah hujah dia ni. Padahal dia tak faham. Maksud dia tak tengok latar belakang dia, sebab urut al-hadis. Dia tak tengok pada syarah hadis, penerangan hadis tu yang sebenar macam mana. Yang dia tahu, orang kata apa? Nak percaya terus, kan? Jadi tak boleh lah macam tu. Tak boleh lah percaya terus, kan? Kita beli ikan pun kadang-kadang kita tanya harga, kan? Kita pilih ikan, kita tengok ikan pun kadang-kadang kita beli ikan kat pasar. Kadang kita tengok macam lebam pun kita tanya macam-macam. Ni kan pula agama lagilah penting. Jadi Syiah ni dia juga menggunakan hadis sahih sebagai satu syubhat, satu kesamaran untuk memerangkap golongan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kena hati-hatilah, kan? Saya ingat lagi waktu saya debat dengan Syiah tu, ada seorang Syiah tu, kan? Dia antara bekas ahli politik lah orang kata. Saya tanya dia, waktu tu saya budak-budak lagi. Saya tanya dia, kalau Syiah ni betul, jadi Syiah ni awak dia tolak Abu Bakar, Umar, Osman. Kalau betul-betul Syiah ni betul. Lepas tu dia kata, mereka ni bukannya orang yang layak jadi khalifah selepas Nabi. Ali saja yang layak. Kemudian saya tanya dia, Ali saja ke keluarga dia dalam 4 orang khalifah tu? Lepas tu dia kata, dia seorang je lah. Kemudian saya kata, Abu Bakar pak mentua Nabi, bukan ahli keluarga ke? Kan? Kan ada istilah baru selain ahli keluarga, kan? Lepas tu Umar pak mentua Nabi juga, kan? Abu Bakar dia kata berhala, dia cela, maki sebagai berhala. Umar saya tak ingat dia kata apa, anjing tak saya, ataupun dia sebut sebagai syaitan di neraka nanti. Itu gambaran dia. Kemudian Osman menantu Nabi, bukan kahwin dengan seorang anak Nabi, 2 orang anak Nabi. Lepas seorang anak Nabi meninggal, Nabi nikahkan dia dengan seorang lagi anak Nabi. Jadi bukanlah biasa-biasa lah, kan? Ini benar-benar golongan yang Syiah ni betul-betul golongan yang pening lah, kan? Jadi bila dia dengar macam tu, dia kata, saya terjemah utara, ikut hang lah. Okay, saya kata tak boleh lah ikut hang. Tapi dah saya tanya macam tu, saya boleh jawab. Saya kata, hang lah kena ikut aku. Lebih kurang macam tu lah. Jadi berkaitan Syiah ahli sunnah ni, dia tidak boleh bersatu. Dia tidak ada penyatuan. Dia memang tak boleh bersatu. Sebab orang hina mak kita, orang maki mak kita, orang maki yang kata apa, adik-beradik ayah kita. Takkan kita nak kata, oh hang kawan baik aku. Takkanlah kita nak kata itu. Tu bodoh ni, kan? Yang patut kita apa? Kita marah lah. Perasaan yang sepatut dia kita marah. Orang hina mak kita, Ummul Mukminin, orang hina Aisyah, Syiah menghina isteri-isteri Nabi, kita marah. Syiah menghina para sahabat Nabi, kita marah. Sebab apa? Agama ni tak sampailah kita sampai Malaysia ni, melainkan dengan usaha-usaha para sahabat Nabi. Lepas Nabi wafat, mereka keluar menyebarkan agama Islam, mengislamkan orang lain. Kemudian orang lain tu berdakwah sampai ke bumi Nusantara kita ni. Sampailah kita masuk Islam, alhamdulillah. Jadi sahabat Nabi ni ialah jantung agama, kan? Sahabat Nabi ni bukan sekadar nama-nama yang kita kata
Abu Bakar dengar lagi kan. Masuk kereta satu dengar lagi, masuk kereta dua dengar lagi. Bila besar pun dengar lagi. Tak boleh macam tu. Bila disebutkan sahabat Nabi ni, kita kena ada rasa bangga. Satu lagi ada perasaan sayang. Jadi tak boleh orang sentuh sikit pun. Maksudnya orang celah sahabat Nabi sikit pun. Kita pasti akan ke depan mempertahankan sahabat Nabi, sebagaimana kita mempertahankan Nabi. Sebab apa? Sahabat-sahabat Nabi ni macam jantung agama. Sebab mereka lah yang menyebarkan Al-Quran, hadis Nabi SAW. Kefahaman mereka ni kefahaman yang dekat dengan kebenaran, sangat dekat dengan kebenaran. Sebab tu faham Al-Quran dan hadis berdasarkan kefahaman salaf. Jadi penting lah sahabat Nabi ni. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni, tanpa mereka ni, siapalah kita, kan? Agama tak sampai pada kita, kan? Agama bukan sampai sebab usaha-usaha, kata apa, Syiah tu. Bukan sampai sebab tu. Tapi agama sampai kepada kita kerana usaha-usaha para sahabat Nabi. Lepas Nabi wafat, mereka semangat nak sebarkan Islam, sampailah kepada kita, kan? Cuma kita ni perlu sentiasa belajar untuk gali semula ilmu-ilmu yang ditinggalkan mereka ni, untuk kita semakin rasa kita dekat dengan mereka. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata orang yang paling dekat dengan sahabat Nabi ni, walaupun selepas mereka ni dah beribu tahun dah meninggalkan kita, orang paling dekat dengan Nabi ialah golongan yang mengikuti jalan salaf. Jadi usaha kita itulah usaha kita dalam beragama. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni ialah jantung agama. Orang tikam jantung, habislah kita, kan? Kemudian fasal seterusnya menjauhkan diri daripada hadis palsu. Fasal yang lah dalam As-Sunnah ni, sebelum kita menutup tirai untuk siri kedua ni. Kemudian berhati-hatilah, kata penulis, juga berhati-hati jugalah dengan lambakan hadis palsu yang semakin popular sekarang. Memang mudah untuk melakukan kesilapan yang disangkakan hadis sahih, rupanya palsu. Penyebar hadis palsu perlu diberikan amaran dengan keras dan tegas. Disebabkan itulah, kata penulis, pada tahun 1976 Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kertas kerja dia Saqafah Al-Da'iyah, dia ingatkan kita supaya kita menjauhkan diri daripada terjebak dengan hadis palsu, kan? Antara lain, kadang-kadang bila kita tengok balik, saya pernah tengok temu bual dengan seorang anti hadis ni, dah meninggal pun. Antara sebab lain dia menjadi anti hadis, mungkin lah masa kecil dia pergi surau, orang duk baca hadis-hadis palsu, dah lah hadis palsu, lepas tu tak masuk akal. Maksud dia, bila berkahwin tidak boleh melihat kemaluan isteri. Mestilah dia ni waktu kecil-kecil dia fikir, ish, Nabi sebut macam ni lah, kan? Kadang-kadang suasana masa kecil tu mempengaruhi dia masa dia besar. Yang lebih berbahaya bila dia jadi tokoh golongan yang sesat. Oh tu lagilah bahaya. Jadi macam saya dulu, saya pernah tengok waktu zaman sekolah dah, ada kawan saya kena buli, lepas tu dia pindah. Jadi bila saya pergi kolam menengah, saya jumpa dia. Dia dah jadi pembuli. Sebab apa? Manusia ni, psikologi dia waktu kecil tu kena jaga elok-elok, kan? Kena didik dia dengan suasana yang baik dan bagus. Tak boleh duk mencarut maki depan budak-budak. Sebab apa? Dia mempengaruhi psikologi dia bila besar, kan? Jadi hati-hatilah kita dalam benda ni. Sebab apa? Sebab dia boleh mempengaruhi anak-anak kita, adik kita, ataupun siapa pun. Jadi kita cuba bina ekosistem yang baik. Kalau kita nak maki ke apa, kita maki waktu dia tak ada, kan? Budak-budak waktu membesar, waktu kanak-kanak ni, dia sangat berbahaya. Okey, kita kembali kepada bab As-Sunnah ni, pada fasal menjauhkan diri daripada hadis palsu. Beliau terangkan bagaimana pendakwah boleh terjebak dengan hadis palsu. Pertama, kerana membelakangi ilmu hadis, kan? Ilmu hadis zaman lah
cukup senang untuk kita belajar, kan? Tadi saya baru nampak tentang pengajian online hadis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badr secara online, pengajian hadis secara online. Lepas tu dalam 5 tahun ni saya berkesempatan berada dalam grup majlis riwayah, kan, daripada Indonesia, daripada banyaklah link-link, kan, Whistler untuk pengajian pembacaan banyak. Arab, Melayu mungkin kurang, tapi di Arab banyak. Kemudian lepas habis pembacaan kita ada oleh Syekh tu bagi sanad, kan. Kadang-kadang orang gila sanad lah, dia tak gila untuk faham hadis, dia gila sanad. Tu pun bahaya kot, kan. Jadi yang penting kita belajar, kan, sanad tu kemudian. Jadi pembelajaran membelakangkan ilmu hadis ni sangat berbahaya, sebab ilmu hadis ni banyak mempengaruhi ilmu-ilmu agama yang lain, kan. Bila membelakangkan ilmu hadis, dia akan ada masalah dalam memahami kerangka agama itu sendiri. Maksudnya dia akan jadi orang yang halai balai dalam agama tu. Lebih bahaya bila jadi seorang tokoh ataupun orang yang terkenal. Tu lagilah bahaya. Kita berlindung pada Allah dari benda-benda tu. Yang kedua adalah sikap tidak bertanggungjawab apabila merujuk dan merasakan bahawa asal dia apa yang nak dikatakan itu ada rujukan, maka ia dihukumkan sahih belaka. Ni adalah sikap yang tak layak ada pada terutamanya pendakwah, terutamanya orang yang ada gelaran ustazah. Sebab apa? Ni ialah sikap orang yang tak bertanggungjawab. Mudah saja dia tuding. Itu bukan kenyataan saya hanya merujuk saja, kan. Memanglah, kan. Tapi apa guna digelar ustazah? Kerangka agama pun tak faham. Jadi tanggungjawab kita untuk periksa apa saja hadis yang kita petik, kan. Bukanlah semua. Contoh kita petik hadis daripada kitab Tarikhul Kabir karya Imam Al-Bukhari ataupun Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Tak mesti semua sahih. Jadi kena tengoklah. Maksudnya kita ambil daripada Al-Adabul Mufrad, kita tengok status kedudukannya sahih ke tak. Kemudian ataupun Ilal As-Saghir karya Imam At-Tirmizi, kan. Kadang-kadang ada orang kata saya ambil daripada kitab Ilal As-Saghir karya Imam At-Tirmizi, padahal dia tak faham tajuk. Kalau dia faham tajuk kitab tu, dia akan jadi malulah. Sebab apa? Tajuk kitab tu menunjukkan apa yang nak disampaikan oleh penulis kitab. Jadi perlu dah memeriksa kesahihan hadis. Nak senang, tengok Sahih Bukhari, tengok Sahih Muslim, ataupun kita tengok kitab-kitab yang dah ditakhrij ni oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Sahih apa? Disebutkan Sahih Abu Daud, Sahih At-Tirmizi, Sahih Ibn Majah, Sahih An-Nasa'i, tak silap saya, kan. Adapun Sahih Ibn Hibban, kita boleh cek lah.
Kan Sahih Ibn Khuzaimah, kita cek lah kedudukan status dah. Jadi bila kita baca buku agama, kita kena pastikan dalam buku agama tu yang bercerita pasal agama tu ada teks Arab asal dia. Sebab apa? Penting. Kan? Penting. Sebab itulah bila hadis diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dia akan, orang yang bertanggungjawab ataupun penulis bertanggungjawab ataupun editor yang bertanggungjawab akan buat kurungan. Rasulullah bersabda, lepas tu dia buat kurungan. Bermaksud, Allah berfirman, dia tak buat ayat bahasa Arab, dia tulis bermaksud. Jadi pentinglah letak teks Arab di dalam buku-buku agama. Jadi penting juga untuk kita beli buku-buku yang ada teks Arab yang asal. Maksudnya ada teks Arab hadis yang asal. Pada teks Arab apa yang dia petik daripada kitab lain tu kan, mungkin yang penting. Itu juga penting untuk kita faham kan. Kadang-kadang terjemahan mungkin lari, boleh jadi lari. Dan ada yang memang lari pun. Jadi pentinglah untuk kita rujuk. Bila kita sebut Sahih Al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kita kena pastikanlah daripada kitab mana. Sahih Bukhari ke, Al-Adabul Mufrad ke, Birrul Walidain ke, Tarikhul Kabir ke, Tarikhul Saghir ke, Tarikhul Awsat ke, ataupun kitab-kitab Imam Bukhari yang lain. Kan? Bila kita begitu juga hadis-hadis yang lain. Jadi kita tak boleh ceramah dan petik mana-mana hadis daripada buku sebegitu. Lalu apabila ditanya kesahihannya, kita jawab dengan mudah, betul kan? Kadang-kadang ada orang sebut, betul, ada dalam buku sekian-sekian. Jika saya salah, maka buku itulah yang salah. Ni perkataan orang yang tak bertanggungjawab dengan apa yang dia bawa. Ni sikap yang salah, kerana dia menjadi punca pendakwah menyebarkan hadis palsu kan. Punca daripada dia, lepas tu orang ni pun ambil tag pub, masuk YouTube, masuk dalam TikTok ke, masuk dalam Facebook ke, kan, masuk dalam Bigo ke apa ke, kan. Lepas tu tersebar. Jadi kesian lah kat masyarakat ni. Pendakwah yang baik ialah pendakwah yang kesian kat masyarakat bila dia berceramah ataupun dia bagi kuliah, kan. Jadi kita kena ada kesian dengan orang. Sebab apa? Kesian lah. Dia duk amal, tengok-tengok dia amal 50 tahun sampai dia mati, kan. Allah ampunkan dia. Tapi kita kesian lah. Ada amalan yang lebih baik dan sahih yang boleh dia amalkan, tiba-tiba dia amal benda yang tak sahih. Jadi kesian lah kan. Makcik-makcik kat kampung tu, pakcik-pakcik kat kampung, dia amal, dia tak tahu apa. Maksud dia tahu hadis tu, hadis je lah yang dia tahu. Semua hadis Nabi tu semua boleh ni amal. Dia tak tahu perkelasan-perkelasan. Tak apalah, itu dia ada keuzuran dia dengan Allah. Yang kita ni yang boleh cari lagi, yang boleh search lagi, yang boleh belajar lagi, tiba-tiba balok lihat pakai kata, oh, saya jumpa dalam ada kitab Durun Nafis ke, Qurratul Ain, Qurratul Uyun ke, apa ke benda kan, kitab-kitab lain kan. Memang bagus jumpa dalam kitab tu. Jadi ceklah balik hadis tu betul ke daripada Sahih Bukhari, kalau daripada Imam Bukhari, daripada kitab mana kan. Sebab Imam Bukhari bukan tulis satu kitab je, dan ulama-ulama lain bukan tulis satu kitab je. Mereka mesti ada kitab-kitab yang lain, mereka tulis sama. Dan kitab-kitab lain tu bukanlah maksud dia menunjukkan kedudukan mereka tu rendah, bukan kan. Tapi sebab metod ataupun manhaj ataupun kaedah mereka dalam penulisan kitab tu berbeza-beza. Imam Bukhari tulis Sahih Bukhari, dia tulis Adabul Mufrad dengan metod yang berbeza. Dia tulis kitab Birrul Walidain dengan kaedah berbeza. Dia tulis kitab Tarikhul Kabir, Saghir, Awsat dengan kaedah yang berbeza. Dengan kaedah yang sama ketiga-tiga tu, cuma dia berbeza daripada kitab-kitab dia yang lain. Jadi kita kena faham dengan baiklah benda tu, terutamanya orang yang bergelar ustaz dan ustazah. Jadi apabila timbul ada isu-isu seperti anti hadis, kita mesti faham dia datang dalam bentuk cabaran ilmu dan hanya boleh dijawab dengan ilmu. Ilmu ni boleh dijawab dengan ilmu. Ilmu ni tak boleh dijawab sekadar dengan bertumbuk dan sebagainya. Itu tak menyelesaikan masalah. Kan? Kata orang, ada kata-kata al-hikmah, pena apa? Juru cakap orang-orang yang diam ialah pena-pena mereka.
Kan ada ulama yang tak kata apa, tak famous pun, tak ada video yang YouTube pun. Kan zaman lalu apa ada. Tapi kita depa banyak famous. Sebab apa? Dia pena-pena depa ni ataupun penulisan-penulisan depa ni lah yang menjadi juru cakap depa. Kan kadang-kadang orang kata ulama ni mesti ada yang YouTube. Tak mesti, ada yang tak ada. Jadi hujah-hujah daripada golongan anti hadis ni pun selalunya hujah-hujah yang diolah balik daripada dulu-dulu ni. Kan? Tapi ada juga hujah-hujah yang kata apa, moden lah sikit. Jadi bila kita berbincang dan berhujah dengan golongan anti hadis ataupun golongan Quranis ni, kata penulis, saya faham bahawa hujah-hujah yang dikemukakan oleh golongan anti hadis bukan hanya menyentuh tentang ilmu hadis semata-mata, tapi dia menyentuh isu-isu berkenaan ilmu sejarah, ilmu tarikh, falsafah, bahasa dan pelbagai cabang ilmu yang lain yang memerlukan kita kepada persediaan untuk memahami dia. Jadi jam pun dah lewat. Saya rasa cakap cukup sekadar itu saja. InsyaAllah pada siri yang ketiga, pada hari Ahad, saya akan masuk pada bab usul fiqh. Sebenarnya hari ni saya nak masuk usul fiqh, tapi dah tak sempat. Kita masuk pada siri yang ketiga ni, kita akan masuk fiqh dan usul fiqh. Kemudian kita akan masuk akidah, kemudian tasawuf, kemudian sistem Islam, nizam al-Islami. Kemudian barulah kita masuk ke bab seterusnya, iaitu ilmu sejarah, saqafah at-tarikhiyah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya kalau ada salah silap. Yang baik tu semua ada daripada Allah, yang kurang tu semua ada daripada saya selaku hamba Allah yang dhaif. Allahu alam. Mudah-mudahan kita dapat faham buku ni sedikit sebanyak. Yang lebih elok kita beli dan baca. Itu yang lebih elok kan. Video saya ni sekadar ringkas saja. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.